Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Bab ma jaa fi karahiyatil masil hasa fi salat. Bab datang ni mengatakan menegah menyapu anak batu di dalam sembahyang. Ya. Dan sembahyang dia kuat sapu-sapu tu. Ada orang yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan atas tegah seorang yang sembahyang menyapu ia akan tempat sujud supaya apa? Supaya rata. Kerana maksud sembahyang ialah suruh khusyuk dan khada'. Khusyuk hati kita, khada' mana anggota kita. Jadi maknanya tempat sujud tu tempat kita hantarkan anggota termulia, dahi. Ya, tempat orang lacak. Tempat orang lacak, orang pijak tu kita hantarkan muka kita kat situ. Atau mana kita menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Kita payahlah kita nak sedap-sedap dalam sujud. Ya, ini berlapis-lapis tuan-tuan kita punya. Sejadah kita berlapis. Umar bin Abdul Aziz yang diilhaqkan dengan ulama ar-rasyidin. Dia kalau sembahyang kapit apa alas pun dia tak pakai. Dia sembahyang dia sembam kedai atas tanah atas apa pasir. Semua makna cara-cara untuk mendatangkan khusyuk dan kehinaan diri kepada Allah Ta'ala. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi, oleh Imam Tirmizi, yang berbunyi apa? An Abi Zar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Hasan. Hebat. Ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Sa'ad Abi Zar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila bangun seorang kamu kepada sembahyang, mana nak pergi sembahyang lah, dia nak pergi sembahyang, maka jangan ia menyapu akan anak batu di tempat sujud supaya sama rata dan sedap sujud. Tak payah Nabi kata. Sebab apa? Fa inna rahmata tuwajihu. Ya, kerana bahawasanya rahmat berhadap kepadanya. Tuwajihuhu, dia berhadap kepada tempat. Tak payah siapa-siapa. Maka apabila berbimbang dengan yang lain dalam sembahyang, saya putuslah rahmat yang berhadap kepadanya. Ya. Rahmat menghadap pada orang sembahyang. Jadi bila kita leka lalai, lagi lah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Maqib dan Ali Ibn Abi Talib dan Sayyidina Huzaifah bin Jabir radhiyallahu anhum. Dan kata Abu Isa lagi ini hadis Abi Zar ini hasan, hadis yang elok mana segi sanad dia sah berhujah. Masalah menyapu tempat sujud dengan sekali dan hadis ni pula. Ya, saudara, telah datang pula hadis mengharuskan satu sapu anak batu dan sebagainya daripada tempat sujud dalam sembahyang. Ini semua bahasan-bahasan nanti banyak. Kadang hadis begini, kadang hadis lagi kita nak tahu. Ya, cara istimbat hukum. Itu para mujtahid kerja dia tuan. Ya, itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan katanya an Mu'aykib qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masil hasa faqal in kunta labudda fa'ilan pamarratan wahidatan. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Mu'aykib katanya, telah aku tanya akan Rasulullah SAW daripada menyapu batu tempat sujud. Kalau kita pas sejadah kita sapu dalam sembahyang supaya tiada menyakiti dahi, takut ada batu tajam ke apa kan, dengan sebab sama rata jadi. Maka sabda baginda Islam, jika sekiranya adalah engkau berasa tak dapat tiada, nak juga membuat, buat sekali je Nabi dia. Perbuat menyapu supaya supaya apa? Menghilangkan anak batu. Itulah nak hilangkan anak batu yang menyakiti itu. Maka sapu olehmu akan sapunya kali yang satu. Masa sekali sapu dah.
Sam je. Jangan duk belik ratun dah. Sekali je dah. Tujuannya apa? Jangan kena benda batu tajam je lah. Dan jangan lebihkan daripada demikian itu. Sekali sapu je. Maka barang siapa melebihkan, saya mendapat barang yang makruh dan mendatangkan yang membatal bagi sembahyang. Itu. Batal sembahyang sebab apa? Batal ni banyak maksud. Batal mana? Batal kerosakan, batal kelebihan. Ya, lapar batal tu. Bukan batal sembahyang. Sembahyang makna batal sehingga menjadi sembahyang tidak sah. Tidak. Sebab syarat rukun ada. Itu bahasan-bahasan panjang ulama bahas. Dan kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih, masa berhujah dengan dia lah. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dan masalah menyapu tempat semayang apa hukum? Tadi hadis kan, sekarang hukum pula. Ulama nak tatbik hukum tu. Dan bermula beramal. Satu, akan ini hadis dalam masalah 237 ni di sisi ahli ilmi, mana ahli ijtihad. Maka zahirlah pada hadis ini harus menyapu sekali. Jika tak dapat tiada bagi menghilangkan barang yang menyakiti daripada tempat sujud tu. Batu tajam ke dan sebagainya. Sebab dalam semayang tu atas pasir betul ni. Di dalam semayang. Ada pun dahulu daripada semayang, maka itu tiada ditegak menyapu anak batu dan sebagainya daripada tempat sujud itu. Bahkan kata Qasqalani, berkata Imam Qasqalani dalam hadis, yang lebih aulanya diperbuat demikian itu supaya tiada sembahyang hati dengan dia padahal dalam sembahyang. Kalau ikut Imam Qasqalani pula elok buat itu. Supaya apa? Jangan ada gangguan hati yang sembahyang. Kalau nak tak sapukan kata tajamlah itu macam-macam. Jadi mereka membahas mereka elat ya. Kalau elat begitu jadi hukum begitu. Bahkan PK kata al-an la taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan maklul tu sebab dengan benda sebabkan. Kerana tu ikut. Kalau ada sebab adalah hukum ni. Kalau tak ada jadi begitu. Dan kata Imam An-Nawawi makruh. Pemula makruh itu ialah makruh tanziyah. Ada makruh tahrim. Makruh mana al-zikuriyah, benda yang dibenci, benda yang tegah. Jadi ada dua, satu makruh yang tak sampai taraf haram. Dia panggil makruh tanzih. Satu lagi makruh tahrim, ya, tegah tu tegah haram. Dia ada dua tegah. Suruh pun juga, ada suruh wajib, ada suruh sunat. Dia nak letakkan hukum tu, suruh bin Nabi suruh. Suruh tu bentuk wajib ke sunat? Tu ulama bahas. Tu bukan standard kita lagi bahas hukum tu, sebab mereka tu ada dengan cukup dengan hujah, dalil dan sebagainya. Dan telah muafakat ulama atas makruh menyapu tempat sujud dalam semayang kerana bahawasanya menapi ia akan tawaduk. Tu elat. Elat dia apa sini? Menapikan tawaduk. Sebab dia semayang nak menghinakan diri, nak berlawan-lawan, nak sedap-sedap, itu bukan makna maksud semayang. Satu, dan membimbang akan orang sembahyang, ya, duk bimbang, nak sapu-sapu. Itu dia antara mafhum daripada hadis. Jadi ulama letakkan taraf dia apa? Makruh. Kemudian satu lagi masalah menyapu dahi di dalam semayang apa hukum? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan dimakruhkan oleh salaf. Salaf Jawa, mereka yang hidup selepas daripada 300 tahun wafat baginda Islam. Setengah ulama kata 500 tahun. Itu panggil salafus salih. Lepas salaf, khalaf 300 atau 500. Selepas itu dipanggil khalaf. Lepas khalaf, mutaakhirin. Kita semua ni masuk line yang ketiga. Mutaakhirin, orang ujung-ujung ni. Ni salafus salih ni orang hebat-hebat lagi. Dimakruhkan oleh salaf akan menyapu dahi. Di mana tu? Di dalam sembahyang. Tengah sembahyang sujud, lepas tu bangun sapu dahi, ya, supaya hilang debu-debu dan seumpama daripadanya. Itu makruh. Biarlah terlekat pasir biar itu dan, ya. Habis. Dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya dari dahi. Ya, ini dipanggil sebelum berpaling keluar dari sujud. Sebelum berpaling, mana keluar daripada masjid, silap. Sebelum keluar berpaling daripada masjid. Dah berpaling tak boleh lah.
Tapi kalau ada ha'il, kita sujud tadi kena misalnya apa? Daun, sujud pertama tadi. Ya, maka teralas. Itu tak boleh di misi apa? Jangan ada lapik. Kita sujud jangan ada lapik. Mana benda berlapik? Serban ni ke, kopiah dia ke, dia pakai sengit ke depan. Bila dia sujud, tak kena dahi, kena atas tempat tu. Maka hukum dia tidak sah sujud. Kalau tempat yang kena tu bergerak dengan gerak kita. Kalau tak gerak dengan gerak kita, tak apa. Dia pakai serban panjang ekor kan, ya, 2 depa ekor. Jadi dia buang ekor kat depan. Bila dia sujud, atas ekor serban dia. Dan bila dia bangun, ekor serban tu bergerak tak? Tak bergerak, tak apa. Kalau bergerak tak boleh. Kita jangan sujud atas tempat yang kita tanggung bergerak dengan gerak kita. Kalau tak gerak kita, tak apa. Kalau kita gerak, dia tak bergerak, tak apa. Orang perempuan misalnya dia semayang kan, dia punya kain telekung bawah tu panjang, pergi ke depan. Bila dia semayang, dia sujud atas kain telekung kain, maka dia bangun tak gerak apa atau tak apa. Jangan kain telekung yang atas ni, tudung tu kalau dia sujud pergi ke depan, dia sujud kena kat kain tudung. Dia boleh bangun, kain tudung tu bergerak dengan dia, tu tak boleh, tu tak sah. Ringkas dia, jangan sujud pada benda yang kita tanggung sekiranya benda tu bergerak dengan gerak kita. Itu maksudnya. Kalau kita tanggung tapi tak gerak dengan gerak kita, tak apa. Itu maknanya ulama bahas dalam masalah sujud tadilah. Habis tu. Kemudian babu maja'a fi karahatin naf ya fi salati, wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda insyaallah sebagai sambung kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lahum. Fa inna khayra kullahu bi yadika anta bina rahim rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah.